Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kembali di Basri Bakat Channel. Hari ini kita nak menerangkan satu tutorial bagaimana kita boleh membuat satu sistem pengurusan tempahan makanan di kantin bagi sekolah yang mana memilih untuk makanan tu dihantar kepada murid-murid. Baik, saya di sini. Okey, sebelum itu pastikan anda menekan butang subscribe dan loceng bagi memastikan anda mendapat notifikasi yang terkini mengenai video-video yang bakal dihasilkan. Jangan lupa subscribe. Murid. Baik, saya di SKP LDM, kami ada dua sesi murid. Pada satu sesi, masa adalah terhad daripada pagi sampai ke tengah hari nak menunggu sesi yang berikut berubah. Masa rehat pun sangat terhad, 20 minit. Jadi, memang kita perlu satu sistem yang amat mudah bagi membolehkan pengurusan waktu rehat diadakan dengan berkesan. Pertama sekali, di sekolah saya, kami telah tetapkan menu tu sama untuk setiap minggu dan ditetapkan hanya ada satu menu satu hari dan berubah pada hari-hari berikutnya. Kemudian ada harga adalah standard iaitu RM2 untuk nasi lemak, ayam goreng, mi goreng, spaghetti, nasi goreng. Maknanya portion dia untuk RM2. Maksudnya kalau murid tu nak banyak, dia boleh ambil 2 set. Jadi ini adalah tetap. Makanan RM2, minuman RM1. Jadi kita perlu buat sistem supaya pesanan tu dapat diberikan kepada orang kantin dengan berkesan dan pengagihan tu dapat dijalankan sebelum waktu rehat. Baik, untuk membuat sistem, pertama sekali kita akan gunakan Google Form lah. Cikgu login cikgu punya ikan Gmail dan cikgu kemudiannya cikgu buka Google Form. Okey, di Google Form kita buatlah satu form baru. Okey, kita akan integrasikan Google Form dan juga Data Studio. Okey. Tajuk dia tempahan makanan kantin SKP LDM. Okey, jadi kita tetapkan borang ini perlu diisi pada setiap hari persekolahan oleh guru waktu pertama sebelum jam 8 pagi. Kalau sesi pagi lah. Jadi di sekolah saya kami tetapkan guru waktu pertama akan ambil order siap-siap dan hantar ke borang ni. Okey, pertama kita akan letak nama guru kelas. Yang ini nak mudah, cikgu boleh buat drop down lah. Nama guru, letaklah nama Ramli. Kalau nak buat short answer pun boleh, ikutlah cikgu mana sesuai. Required lah, kita buat required. Nama guru waktu pertama. So, kalau nak guna guru kelas pun sibuk juga. Jadi, saya tukarlah ini tempat makanan kantin, saya buang nama sekolah. Copy ni letak juga tajuk di sini. Kemudian, katakanlah kita buat 5. Lah. Okey, 3. Contohlah 3 ya. Kemudian kita duplicate nama guru. Kemudian kita akan buat tahun. Ini kita buat tahun murid tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau tingkatan-tingkatan lah. Kalau di prasekolah tak perlu sebab dia ialah makanan disediakan oleh PPM. Okey, di sini kita buat kelas. Semua kita buat required ya. Ini tak perlu cikgu guna Eka Maui ke tak apa. Yang ni open. Senang je. Kelas, cikgu pilihlah. Katakanlah sekolah tu dia ada 3 kelas saja. Kita buat ringkas dulu. 3 kelas. Kita guna bunga lah. Kita guna bunga raya, bunga meluk, bunga ros. 3 kelas. Okey, last sekali tambahan lagi. Kita akan pilih satu lagi. Jumlah makanan. Ya. Makanan ni selaras short answer. Jadi kita akan buat validation number only. Okey, number is number. Maksudnya cikgu akan isi bilangan makanan sajalah. Jumlah makanan untuk kelas itulah. Dan cikgu duplicate jumlah minuman. Jadi kita ada soalan, nama cikgu, tahun, kelas, makanan, minuman. Okey, kemudian submit lah. Jadi kita tengok contoh borang. Okey, yang ni contoh je lah. Nama guru, tahun,
jumlah, dia submit. Jadi dia tak perlu, katalah saya satu ni kita isi dulu. Jumlah makanan, kalau teks tak boleh sebab dia nak nombor kan. Kelas tu kata 20 murid. Ni murid yang tak nak order, dia boleh bawa bekal lah, tak ada masalah. Yang ni katalah lebih sikit 23 murid. Okay, submit. Okay, ni kita boleh edit kemudian ya. Jadi dah ada responses. Data ni kita boleh analisiskan dia, buat satu sheet yang baru. Okay. Dan data ni amat penting, kita boleh gunakan sebagai data secara langsung di Data Studio. Jadi soalan ni, form ni, cikgu dah buat. Cikgu nak mudah, cikgu jadikan dia QR code lah. Jadi cikgu boleh buat presentation, kasih guru apa kan, tak kisahlah. Cikgu send, cikgu buat link, cikgu shorten, cikgu copy link ni, cikgu boleh jadikan dia QR code, buka gg.gg. Jadi ada ni kan, dia punya shortener. Cikgu boleh paste cikgu punya link sini, cikgu buat customize link, order kantin, contohlah kan. Shorten URL. Okay, harap tak ada lagi, dah ada dah. Tak je lah, tak payahlah shorten, letaklah order kantin saya. Shorten, harap tak ada lagi. Okay, tak ada. Ini adalah URL untuk borang tu. Kemudian kita boleh generate QR code. Cikgu copy yang image ni, cikgu letak dulu di mana-mana tempat lah. Katakanlah saya letak di sini. Okay. Jadi siap dia punya URL dan QR code. Baik, sekarang ni kita nak buat analisis data ni secara langsung supaya guru kelas ataupun guru waktu pertama, dia akan isi borang ni dan terus submit sebelum jam 8 pagi. Kemudian kita akan bagi Data Studio tu, dia punya link laporan tu kepada pengusaha kantin. Maksudnya pengusaha kantin akan dapat tengok data tu sebelum 8 pagi ke atas dan dia boleh lihat jumlah makanan yang dia perlu sediakan untuk hari itu. Okey, apa lagi, kita buka Data Studio. Okey, Data Studio, buka dia punya data. Macam tadi, macam sebelum ni kita boleh guna Data Studio untuk buat buat data untuk QR code. Jadi di sini macam biasa, saya pasti gunakan saya punya akaun Masih Bakar. Ni sheet ni kita dah ada kan, tempahan makanan kantin. Kita akan buat report yang baru. Okay, next. Accept. No. Ni first time buka sebab guna akaun lain kot, akaun yang personal punya. Jadi saya buat blank report. Tak silap ni dia sila login ni, sekejap. Try dia link tak dengan sheet yang authorize. Okay, kejap. Betul tak? Okay, ada sheet yang tempahan makanan kantin ni. Okay, kita akan dapat dia punya data tadi. Jadi kita add. Jadi tadi di sini ada data satu je lah, Ramli ni. Okay, add to report. Okay, di sini kita dah dapat dia punya table. Dia akan bagi table pertama. Okay, tak apa. Jadi di sini kita buat tajuk macam kita buat itulah QR code tu. Kita buat tajuk, letak sini tempahan makanan kantin sekolah. Boleh customize lah, macam hari tu cikgu boleh customize lagi, bagi dia lagi besar, ikut kesesuaian lah. Boleh buat bold, okay, letak logo, letak kod sekolah, letak. Ini saya buat simple dulu. Okay, boleh tambah satu rekod lah. Satu lagi, rekod ini perlu dihantar, ataupun tempahan makanan perlu dihantar sebelum jam 8 pagi. Kenapa kita letakkan tarikh satu masa? Supaya nanti pengusaha kantin dia tahu dia kena siapkan jumlah portion makanan, bilangan makanan tu sebelum waktu yang tiba. Jadi dia memudahkan kedua-dua pihak. Tak perlulah kita nak suruh ketua kelas ambil order apa semua. Yang ni ada lambat. Ini adalah sistem yang akan memudahkan cikgu lah. Ni bila hang macam ni, dia kena log out
dia akan back balik. Jadi sementara sebelum kita log out tu. Okay, jadi saya buat si cleaner lah. Dia kadang-kadang problem ni mestilah cookies apa semua tu banyak sangat. Satu option terbaik kita buat run si cleaner, dia akan buang cookies. Kalau cikgu tak ada masalah, kita boleh proceed je lah. Okay, saya buka semula ya. Internet semua sambung. Sepatutnya tadi kita boleh drag and drop dengan mudah. Sign in balik, kita dah buang cookies apa semua, dia akan lebih mudah lah. Okay, login semula. Buka semula data studio. Okay, klik sahaja. Start for free. Tekan link terus. Okay, maklumat tadi ada, tempahan makanan kantin sekolah. Ni kita dah. Rasanya lepas kita dah clear cookies ni, dah akan okey kot. Tak okey juga, tak tahulah. Ingat dah okey, boleh drag drop. Okey cikgu, jadi apa yang kita nak perlukan maklumat? Yang perlu kita perlukan nama guru, kita letak situ. Kemudian kita akan pilih untuk tahun. Kita letak kat sini tahun. Kita boleh drag lah. Oh lupa, pertama kita boleh tukar dia punya setting page supaya dia punya keadaan tu kita boleh letakkan dia sebagai menegak. Mudah lihat di telefon lah. Letak 16:9 portrait. Okay, jadi kita drag semula. Okay, jadi ini kita boleh bagi dia expand ke sana, kiri dan kanan. Okay, jadi tahun. Kemudian kita boleh tambah data, kita letak di kelas. Okay, nama guru, kita rename lah. Ini kita rename kepada guru, senang tak apa. Guru. Okay, guru membuat tempahan. Okay, tahun, kelas. Jadi record count ni adalah berapa makanan atau minuman. Jumlah makanan kita letak di sini satu lagi. Saya rearrange di sini. Dia di sini kan, kita rearrange di sini lah. Jumlah makanan, jumlah minuman. Tarik balik, tak sini lah. Okay. Jadi sini kita boleh rename. Pilih makanan. Di sini kita pun adjust minuman. Okay, kita tengok balik data kita dalam sheet. Lepas masuk balik sheet. Google Sheet kita ada kat sini. Tak apa, kita masuk Google Sheet. Tengok data dia tak. Okay, data kita tadi, data tempahan makanan kantin. Tempahan makanan 20, minuman 23. Okay, di sini maksudnya ini adalah tadi makanan minuman. Count tahun 2 raya. Okay, tengok di sini minuman 23, makanan 20. Ini ada masalah ni. Okay, jadi kita dah masukkan tab ni, kita tengok dia punya data ni, dia refresh tak balik. Kanan kita buang. Kanan kita letak makanan ada 23. 20 je di sini. Macam mana tu? Try balik refresh data. Okay. Saya try masuk balik lah. Yang kanan di sini. Betul. Ini pening. Tak makanan. Minuman di sini. Minuman pun 23. Name balik. Minuman. Okay. Ni kita arrange balik. Macam layout dia. Jadi kita boleh buat macam ni. Ni kita lebih kecil. Tahun. Kelas. Minuman banyak ni. Okay, kita tahu minuman 23, makanan 20. Okay, jadi yang ini tak perlulah. Kita boleh buang record count ni.
Okay, record count satu record count. Jadi cikgu, dia akan dapat paparan macam ni. Okey, jadi kita telah siap dia punya layout. Simple lah, cikgu letak logo apa semua. Jadi kita nak dapatkan 1 meter di sini supaya boleh nampak terus jumlah makanan dengan cepat. Bila cikgu letak dia punya chart, cikgu letak total. Letak total di sini, katakan letak di atas. Saya tarik ke bawah sikit. Okey. Yang ini kita ubah dia punya pengiraan, kita ambil jumlah makanan. Okey, kita pastikan dia punya metrik adalah sum. Dia akan nampak keseluruhan jumlah makanan semula. Jadi tak situ, katakanlah kita nak dia punya layout tu center apa semua kita setting di sinilah. Okey, jumlah makanan di sini. Kemudian kita dapatkan satu lagi data, kita nak dapatkan jumlah minuman. Jumlah minuman letak satu lagi, letak di sini jumlah minuman. Tukar, ambil jumlah minuman, pastikan metrik dia adalah sum, dia akan kira keseluruhan. Okey, ini mungkin keliru, kita tukar je lah swap dia kedudukan makanan minuman. Jadi yang ini kita letak semula start. Okey, ni kalau cikgu nak bagi lebih menarik dia punya paparan, cikgu boleh buat shape. Okey, rectangle, katakanlah rectangle letak sini. Di sini katakanlah ni kita boleh send to back. Order. Okey, send backward. Order cikgu tak send to back. Jadi akan kalau di belakang tu cikgu nak bagi dia kontra dengan kita punya layout tu, kita boleh tukarlah warna dia. Okay, bagi warna kuning ke jumlah makanan. Okey. Kopi ni letak sini. Sama juga sini bagi color yang striking sikit, biru. Okey. Order send to back. Tak nampak. Letaklah color lain lah. Okey, jadi contohlah ini layout dia, cikgu boleh adjust lah kemudian. Jadi ini adalah kita boleh share. Ini contohlah yang telah kita siap. Jadi sekejap lagi kita akan tengok data ni bertambah-tambah, atas ni akan naik tak. Okey, jadi sekarang ni kita nak cuba share macam biasa. Invite people ataupun get report link. Cikgu boleh sharing setting. Kita akan setting supaya semua orang dengan link ni, semua orang dengan anyone with the link can view. Okay, dia setting anyone with the link can view, copy. Siapa-siapa buka link ni, dia akan nampaklah paparan macam tu. Akan nampak paparan sini. Kalau cikgu rasa macam nak mudahkan orang kantin tu, nanti nak tengok tahun apa, sebab dia akan tahu keseluruhan makanan banyak ni. Cuma dia nak tahu kelas ni banyak mana, kelas ni banyak mana. Jadi kita boleh mudahkan dia, kita boleh tambah filter je. Okey. Kita tambah filter, letaklah di sini satu filter. Okey, yang ni kita tukar kepada filter ni. Dimension ni kita tukar kepada tahun. Okey, tahun. Dia punya tarikh tu pun, kalau cikgu nak pastikan data tu hari ni, cikgu boleh setting dia punya data range lah. Kemudian tambah lagi satu filter, letak di sini. Jadikan kelas. Ni kalau nak mudahkan pengusaha kantin masa dia nak packing lah. Okay, tahun, kelas, date range, nak tambah date range, nak tengok tarikh kan. Rekod tarikh kita boleh tambah date range. Okay. Date range, letak sini. Kita buat set auto date range, pastikan dia punya default adalah today. Okay. Okay, kita cuba view semula. Nampak macam ni lah. Okay, tahun boleh pilih tahun. Kelas raya. Okay, edit. Sekarang ni, kita nak tambah data ni, kelas lain. Kita tengok akan bertambah tak bilangan di sini. Jadi kita kena buka form tadi, form yang kita hasilkan. Okay, ni form tadi.
Apa lagi, kita shoot je lah. Kita shoot je lah dia punya data. Halimah. Kalau ni nak buat short answer pun boleh. Tahun 6 pula. Kelas Melo. Jumlah makanan 30. 32. Submit. Letak lagi data. Ramlah pula. Kelas tahun 3. Kelas Melo. Jumlah makanan 26. Jumlah minuman 27. Okay, submit. Jadi data di sheet dah tambah. Kita tengok di data studio dah tambah belum? Memang takkan nampak. Jadi cikgu kena view, refresh data. Okey, nampak. Jumlah makanan dah nampak. Jadi semua data ni dapat dilihat. Kalau filter by class, kalau kita try view. Kalau kantin tu dia filter by class only. Ini pun berubah lah. Okay. Kalau nampak semua, ni kena ajar sikit lah pengusaha kantin tu. Dia akan tahu 2 raya, makanan 20, minuman 23. Sebelum tu dia kena sediakan jumlah makanan ni dan jumlah minuman ni pada hari itu. Okay. Jadi kita dah ready dia punya data dan boleh share pada orang kantin. Sekarang ni, di kelas, macam mana kita nak buat pengurusan di kelas tentang macam mana cikgu nak rekod. Okay, cikgu boleh sediakan satu Excel. Macam mana saya sediakan? Di sekolah saya, kita tetapkan makanan RM2, minuman RM1. Kita letak nama. Template ni saya akan berikan di description di bawah. Cikgu letak kelas. Okay, QR ni cikgu dah ada tadi kan? Cikgu buat QR. Yang ini kalau cikgu nak lebih mudahkan guru-guru kelas, cikgu boleh copy ni tadi. Jadikan dia satu gambar. Save as, picture. Letak kat desktop. Okay, pada borang. Ni kejap je kita letak untuk bagi form tu cantik sikit. Kita boleh header, di bawah ni kita boleh upload satu gambar. Mana-mana pun boleh, yang mana cikgu rasa sesuai lah. Yang mana kita dah upload tadi. Semula kita upload balik. Okay. Okay, jadi kalau preview dia punya borang, dah nampak lawa sikit. Okay. Jadi, okay, kita balik kita punya Excel. Kita punya Excel ni tadi, template ni saya akan bagi. Cikgu tukar balik QR yang cikgu dah dapat daripada gg.gg tadi. Ni final step je, senang je. Resize balik. Ikut cikgu punya sekolah lah. Crop, boleh crop lagi cantik sikit. Sikit, okay. Siap sini, tak elok. Template ni saya dah setting dia punya memang margin cukup-cukup kertas A4. Senang. Cikgu ambil, cikgu ubah sikit je. Tukar tarikh, tukar kelas apa semua, tukar nama murid. Jadi yang ni kita perlu print untuk setiap kelas. Nama ni cikgu ikutlah, cikgu nak buat manual ke tak kisahlah. Tukar kelas, tukar nama, cikgu print. Jadi cikgu print, pastikan cikgu pada guru tu pertama tu dia dah isi form tadi. Sebelum dia isi form tu dia tik nama murid yang order, jumlah, harga. Kemudian dia akan, yang ni rekod ni penting supaya murid-murid dia takkan bertelagah. Lepas tu cikgu saya tadi order, saya tadi order, jadi rekod dah ada. Ini bukti cikgu, jadi guru yang akan datang waktu kemudian tu, subjek seterusnya dah ada rekod. Jadi tak gaduh lah. Okay. Ini sahaja apa yang kita perlukan untuk buat sistem rekod borang tempahan manual untuk rekod di dalam kelas. Okay. Online punya borang menggunakan Google Data Studio untuk rekod pengusaha kantin. Jadi orang kantin kita bagi je link ni, terus dia akan dapat jumlah ni, dia akan terus buat lah. Dalam pagi dia terus masak menu yang sama hari tu, dan terus boleh sebelum lebih kurang setengah jam sebelum waktu rehat dia boleh bagikan benda ni, packing set-set dalam plastik besar, dia boleh edar pada kelas-kelas. Assalamualaikum cikgu-cikgu SK Pangkal DLTM. Hari ni kita nak buat simulasi penggunaan borang merekod pesanan murid. Katakanlah hari ni yang order ni adalah Auni, ketik je nama Izan. Untuk makanan adalah selaras, random lah saya letak. Jadi cikgu-cikgu boleh tengok makanan adalah RM2, standard 2. Cikgu kena ingatlah RM2. Nanti tak pun saya letaklah sini nanti. Harga minuman adalah RM1. Jadi berapa orang order makanan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang, RM16.
Yang order air katalah orang sama tapi ada orang lain yang juga order air. Katakanlah ya. Yang ni order air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 orang darab 1, 11 juga. Ini adalah untuk hari Khamis. Rabu esok. Yang lain cikgu jangan usik. Okey, jadi di sini cikgu dapat total lah. 16 tambah 11 adalah 27. Jadi hari tu cikgu dah tahu dah. Yang RM27 je cikgu perlu kutip. Ini borang yang sangat mudah. Satu borang ni cikgu dah dapatkan dia punya pesanan. Jadi cikgu hanya perlu bukakan cikgu punya telefon. Seborang tu dah ada. Kita scan QR di atas. Okay, scan QR, buat carian web. Okay, dia buka form. Cikgu Sufi dah siapkan borang dan borang ni akan sedikit perubahan nantilah. Cikgu kena isi je kelas nama cikgu sini. Ini tak sampai 3 minit kalau betul buat. Tapi yelah kerana murid yang lambat tu. Kelas dengan tahun ni kita akan buat perubahan nanti. Kuantiti makanan tadi ada 8, minuman ada 11, submit. Kelas ni lah. Contoh saya letak ini contoh je lah. 4 mutiara. Kemudian nanti kita akan ada drop down supaya senang cikgu nak pilih. Submit. Okey, semua data ni nanti kita akan dapat lihat secara langsung lah. Cikgu diharapkan tutorial ni membantu memudahkan urusan semua guru, pengusaha kantin dan juga pengurusan HEM sekolah untuk membuat sistem tempahan makanan dengan lebih teratur. Okey, cikgu selamat mencuba. Jangan lupa subscribe, share dan like video ini.